Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar pengucapan awam bagi subjek Wacana Akademik Bahasa Melayu. Baik, kita teruskan kepada definisi yang dikemukakan oleh Abdul Muatti atau Zamri Ahmad pada tahun 2010. Beliau merupakan tokoh pengucapan awam bahasa Melayu di Malaysia lah, antara tokoh pengucapan awam yang dikenali. Baik, kata Abdul Muatti ni, pengucapan awam ialah satu kaedah komunikasi yang menggunakan anggota komunikasi lisan. Contoh anggota komunikasi lisan ialah seperti mulut. Iaitu bila kita nak bertutur, kita menggunakan komunikasi lisan. Iaitu kita bertutur menggunakan mulut. Ada lidah, ada bibir, ada gigi. Semua perkara ini digunakan oleh manusia untuk menghasilkan bunyi-bunyi tertentu yang akan menghasilkan perkataan-perkataan yang akan difahami. Dan anggota komunikasi lisan ini dia akan dibantu oleh anggota komunikasi bukan lisan. Contohnya ialah seperti body language ataupun gaya bahasa badan seperti nada suara untuk mempengaruhi pendengar. Maksudnya, bila mana kita bertutur, kita perlu ada juga gerakan gaya bahasa badan dan juga lenggok suara, projeksi suara supaya orang yang mendengar itu akan lebih tertarik. Itu ialah salah satu aspek kaedah komunikasi yang digunakan pakai oleh Abdul Muatti. Maksudnya bila mana kita nak bertutur, dalam aspek ini bukan sekadar bercakap, tetapi juga perlu ada gerakan body language. Barulah dia menjadi. Jadi kalau kita lihat, jenis ucapan pula, dia ada 4 jenis. Yang pertama ialah ucapan spontan, kedua ialah ucapan yang dihafal. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ucapan spontan ini dilakukan tanpa persediaan khusus. Dia spontaneous. Bila mana kita bagi saja satu topik, maka dia akan berucaplah based on topik tersebut. Dan topik itu akan dikupas sudah tentu berdasarkan pengalaman kita, apa pengetahuan sedia ada kita dan juga kemahiran yang kita ada lah. Jadi kalaulah pengucap itu diberi satu topik secara spontan dan secara kebetulan dia telah mengkaji secara mendalam sesuatu topik tersebut, maka sudah tentu kewibawaan dia berucap itu akan menjadi lebih jelas, lebih tinggi. Jadi ucapan spontan ini dia akan berguna sekiranya kita memang benar-benar mahir dengan topik yang diberi. Kalaulah kita tak mahir dengan topik tersebut, sudah tentu kita tidak boleh berucap dengan baik. Jadi, untuk melakukan ucapan spontan, nak tak nak kita juga perlu mengalami ataupun mempunyai pengetahuan sedia ada tentang sesuatu topik tersebut. Ucapan kedua ialah ucapan yang dihafal. Ucapan yang dihafal ni macam pidato lah. Biasanya pidato, syarahan, yang menggunakan teks yang lengkap terlebih dahulu. Maka hafalan teks itu akan dilakukan merangkumi perkataan demi perkataan berdasarkan teks dan pengucap perlu mempunyai daya ingatan yang baik. Barulah dia boleh menggunakan ucapan yang dihafal. Baik, seterusnya, kalau kita lihat ini ialah QR code. Bila anda, bila mana anda scan QR code ini, maka dia akan terhasillah video, keluar video. So boleh scan kat situ, boleh imbas kat situ. Baik, kita terus kepada ucapan yang ketiga ialah ucapan yang dibaca. Ucapan yang dibaca ini dia merangkumi pembacaan sesuatu manuskrip atau teks. Ucapan yang dibaca ni perlu ada juga sebab dia melibatkan fakta atau data yang amat penting. Dalam aspek ini, kalau kita terlalu bergantung kepada teks, dia akan menjadi bosan. Jadi ucapan yang dibaca ni dia agak kaku sekiranya mata kita ni banyak tertumpu pada teks mata-mata. Contohnya macam awak buat tu lah. Bukan buat.
Contohnya macam bila mana kita tengok orang yang berucap tu, dia baca je teks. Okey, daripada awal sampai akhir, dia baca teks je. Jadi, kadang-kadang kita akan rasa bosan sebab dia seolah-olah terlalu bergantung pada teks, tidak ada perkara baharu yang mahu diperkatakan secara spontan. Maka dia akan menunjukkan bahawa kewibawaan pengucap itu adalah rendah. Okey, tapi tak menafikan bahawa ucapan yang dibaca ini juga perlu. Sebab bila mana dia melibatkan fakta atau data. Contohnya waktu pembentangan belanjawan negara. Okey, kalau korang pernah tengok kan dalam TV tu, dalam pembentangan bajet, memang Perdana Menteri itu dia akan berucap bergantung kepada teks atau Menteri Kewangan. Sebab dia takut dia salah cakap ataupun salah umum sesuatu perkara. Sebab itu dia perlu ada teks. Okey. Dan ucapan yang terakhir ialah ucapan extemporaneous. Ucapan ini ada persediaan rapi. Maksudnya dia ada latihan lah. Dan ucapan extemporaneous ini terhasil daripada ucapan spontan, hafalan dan juga bacaan. Maknanya, ketiga-tiga aspek ucapan ini telah digabungkan untuk menghasilkan ucapan extemporaneous. Maksudnya dia ada spontan, dia ada hafal sikit, dia ada bacaan sikit. Okey, tetapi dalam aspek itu, kebanyakan ucapan yang dilakukan dalam ucapan extemporaneous ialah ucapan spontan. Walaupun begitu, dia perlu melalui beberapa siri latihan. Okey, hafalan ada tapi dia sekadar pada petikan yang penting. Contohnya ialah kata-kata hikmah. Okey, contoh. Berkatalah benar walaupun pahit. Ataupun bidalan ataupun kata-kata berima. Tetapi bila mana kita nak menghasilkan kata-kata berima, pastikan kata-kata tersebut dia tidaklah orang kata terlalu klise. Jangan ambil daripada internet ataupun YouTube perkataan-perkataan yang terlalu klise yang orang dengar pun dia dah rasa boring. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Memang berima. Okey? Tapi perkataan tersebut orang dah selalu dengar. Jadi kalau boleh, cubalah hafal kepada petikan yang awak hasilkan sendiri. Itu lebih baik. Bacaan teks ada tapi merangkumi ketepatan fakta atau data yang empirical sahaja. Jadi maksudnya teks ini dia mudah disesuaikan dengan situasi dan tidak kaku lah sebab kita ada kepelbagaian. Kita ada spontan, kita ada hafalan, kita ada bacaan. Jadi tak hairanlah bila mana ucapan extemporaneous ini boleh dikatakan sebagai jenis pengucapan yang terbaik dan boleh diamalkan oleh para pelajar dalam pembentangan nanti. Okey, ini ada QR code, boleh scan juga dan dia akan keluarlah video contoh-contoh ucapan tersebut. Okey. Baik, kita teruskan lagi, kita lihat langkah-langkah ucapan extemporaneous. Terdapat 5 langkah ucapan extemporaneous. Yang pertama ialah membuka ucapan salutasi. Ini ialah ucapan pembuka lah. Biasanya dimulakan dengan salam. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Gunakan kata panggilan hormat sesuai, saudara dan saudari. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faiz bin Bakri. Saya daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Pada hari ini, saya akan bentangkan satu artikel yang berkaitan dengan tajuk dan tema pencemaran alam sekitar. Okey, dan kemudian terus kepada penyampaian isi ucapan. Okey, ini langkah kedua. Nyatakan isi ucapan dengan lengkap. Okey, nyatakanlah terdapat 3 faktor utama bagaimana pencemaran alam sekitar ini boleh berlaku. Yang pertama ialah disebabkan oleh sikap masyarakat. Kedua ialah disebabkan oleh bencana alam. Ketiga ialah disebabkan oleh dasar kerajaan yang tidak jelas. Ini contoh bagaimana kita boleh nyatakan isi ucapan itu dengan lengkap supaya orang boleh bersedia. Dan dalam aspek itu juga anda boleh menggunakan gambar ataupun image sebagai stimulasi. Stimulasi ini bermaksud bahan rangsangan. Terangkan dulu isi ucapan, okey, dan tunjukkan gambar-gambar yang berkaitan. Baik, langkah ketiga ialah menyampaikan isi lanjutan. Gunakan ilustrasi berfakta atau data yang sah. Infografik pun boleh guna. Dan dalam aspek ini, cuba tengoklah responsif penonton.
Okey, adakah mereka memahami atau tidak apa yang anda sampaikan? Dan dalam aspek ini, baca juga karakter hadirin tu, okey, sama ada memahami penerangan anda. Dan boleh juga menjawab soalan penonton. Ini tak kisahlah sama ada awak nak buka ruang kepada penonton sewaktu sedang membentang ataupun selepas membentang. Dalam aspek ini, kurangkan halangan dalam soal jawab, iaitu jawab direct to the point, apa saja soal jawab tersebut. Okey, dan jawab soalan berdasarkan pertanyaan. Dalam aspek ini, kena faham bahawa kadang-kadang soalan itu dia akan melingkar. Soalan itu dia akan luar pada kotak. Okey, kita kena bersedia lebih lagi lah untuk menjawab soalan-soalan yang di luar pada kotak yang tidak ada kaitan dengan topik, tetapi kita boleh tarik untuk kaitkan dengan topik. Dan nyatakan fakta jika perlulah. Maksudnya, cuba tambah fakta-fakta tambahan yang boleh menjawab soalan penonton. Dan akhir sekali, tutuplah ucapan tersebut dengan mengucap terima kasih dan cuba nilai respon khalayak secara kendiri. Ini boleh jadi awak bagi borang penilaian, okey, sama ada apa yang dinyatakan oleh anda itu mereka fahami ataupun tidak. Okey, itu ialah 5 langkah-langkah bagaimana nak membuat ucapan extemporaneous. Jadi, ini ada, orang kata, kejap Okey, ini ada QR code macam biasa, boleh scan. Dan dia akan keluarlah video kat telefon awak tu. Contoh-contoh langkah-langkah untuk membuat ucapan extemporaneous. Okey. Baik, saya berhenti kat sini dulu untuk fasa video pertama. Kejap lagi kita akan terus kepada fasa video kedua. Kita rehat 5 minit. Macam biasalah.